Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk ke dalam tajuk yang pertama, dalam bidang yang pertama, iaitu bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, bidang sejarah ni lebih menumpukan kepada penggunaan seni ragam hias dalam pengangkutan alat permainan rakyat dan alat domestik. Okey, kita akan fokuskan kepada tiga benda tu lah. Okey, untuk tajuk yang pertama, iaitu seni ragam hias pengangkutan alat permainan rakyat dan juga alat domestik. Okey, kebanyakan seni ragam hias ni kita dapat lihat pada pengangkutan alat permainan rakyat dan juga alat domestik, terutamanya pada barang-barang ataupun pengangkutan tradisional. Kalau kita tengok dekat pengangkutan yang moden sekarang ni, seni ragam hias ni dah jarang dijumpai. Kita akan dapat tengok lebih banyak pada pengangkutan ataupun alat permainan dan juga alat domestik tradisional. Okey, baik. Seni ragam hias, apa yang dimaksudkan dengan seni ragam hias? Okey, jika kita tengok, seni ragam hias ni adalah satu hiasan dalam seni kraft ataupun karya sesuatu seni. Okey, seni ragam hias boleh diolah supaya rupa bentuk menjadi pelbagai ragam. Kepelbagaian seni ragam hias biasanya khas untuk sesuatu unit budaya pada masa tertentu. Okey, sebenarnya seni ragam hias ni dia merupakan satu bentuk perhiasan yang dihasilkan untuk menjadikan sesuatu benda tu ataupun pengangkutan ataupun alat permainan tu menjadi lebih menarik ataupun lebih mempunyai nilai estetik. Okey, seni ragam hias juga merupakan karya seni rupa yang diambil daripada motif flora, fauna, geometri, awan darat dan juga figuratif. Fokus seni ragam hias dalam tajuk ini menjurus kepada pengangkutan alat permainan rakyat dan juga alat domestik. Okey, seperti yang cikgu kata tadi lah, kita akan fokuskan seni ragam hias ni kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama pengangkutan, yang kedua alat permainan rakyat dan yang ketiga alat domestik. Okey, kita tengok kepada tajuk yang pertama lah, ataupun pecahan tajuk yang pertama, iaitu seni ragam hias untuk pengangkutan. Okey, di negara kita ni pengangkutan yang sering dikaitkan dengan seni ragam hias ialah pengangkutan tradisional seperti beca, kereta lembu dan juga perahu. Okey, seni ragam hias pada beca dan kereta lembu biasanya terdapat pada bahagian kisi-kisi, belakang tempat duduk penumpang atau bawah letak kaki. Fungsi seni ragam hias ini adalah untuk memaparkan nilai estetik dan menarik perhatian. Okey, ini seperti yang cikgu nyatakan tadilah, peranan ataupun fungsi utama seni ragam hias ni adalah bertujuan menambah nilai estetik ataupun kecantikan, supaya bila kita tengok kita nampak lebih menarik. Okey, untuk contoh kamu boleh tengok dekat gambar sini, bagi contoh kereta lembu dan juga beca. Okey, kita dapat lihat kat situ ragam hias yang diletakkan di kereta lembu pada bahagian tempat duduk tu lah, dan juga beca di bahagian bawah. Kita boleh tengok kat situ. Okey, dengan adanya ragam hias ni, kita tengok kereta lembu dan juga beca ni menjadi lebih menarik. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada perahu. Okey, kita tengok kat situ.
Okey, untuk perahu, pada bahagian badan perahu terdapat seni ragam hias corak awan larat yang menggunakan warna-warna terang. Okey, kamu tengok kat situ dekat bahagian badan perahu ada yang menggunakan warna-warna yang terang. Contohnya warna biru, hijau. Kamu tengok yang nombor 4 tu. Okey, seterusnya bangau, iaitu ukiran kayu yang diletakkan di hadapan perahu. Biasanya mempunyai seni ragam hias, motif flora dan fauna. Fungsi bangau adalah untuk menyangkut galah panjang dan pukat di samping menjadi hiasan. Digunakan sebagai tempat untuk menyangkut galah panjang dan juga pukat di samping, seperti yang cikgu kata tadi lah, untuk tujuan hiasan. Okey, seterusnya bahagian caping dan okok. Kamu tengok yang nombor 2 tu. Okey, juga dihiasi oleh seni ragam hias yang menarik. Nampaklah kat situ ada corak-corak yang dimasukkan untuk menjadikan kelihatan lebih menarik. Okey, itu untuk pengangkutan. Seterusnya kita masukkan pula dalam bidang ataupun tajuk seni ragam hias alat permainan rakyat. Okey, untuk alat permainan rakyat, dekat sini dia senaraikan 3 contoh lah yang kita boleh lihat dia punya seni ragam hias. Okey, alat permainan rakyat atau dikenali sebagai permainan tradisional mempunyai seni ragam hias dengan motif yang tertentu. Okey, contohnya yang pertama, wow. Okey, seperti yang kita tahu, wow ialah warisan budaya yang tinggi nilai estetiknya. Wow juga terkenal dengan seni ragam hias yang menarik. Okey, motif flora dan awan larat menghiasi wow yang dihasilkan. Okey, kalau kita tengok dekat gambar wow ni, okey, kita dapat lihat kat situ ada motif flora yang dimasukkan dekat bahagian badan wow tu lah, yang warna hijau tu. Okey, itu adalah ragam hias yang terdapat pada wow. Okey, seterusnya gasing. Okey, terdapat 2 jenis gasing, iaitu gasing pangkah dan juga gasing uri. Gasing yang mempunyai seni ragam hias ialah gasing pangkah. Okey, gasing pangkah ni seperti yang dalam gambar ni lah. Seni ragam hias terdapat pada bahagian bahu gasing. Okey, kamu tengok kat situ, dekat bahagian bahu dia tu, tengah tu, ada ukiran flora, sama juga motif flora. Okey, itu adalah seni ragam hias untuk gasing. Okey, untuk gasing yang satu lagi, iaitu gasing uri. Gasing uri ni tidak mempunyai seni ragam hias. Dia sifat dia kosong lah, dia punya badan dia kosong. Okey, untuk gasing uri ni yang biasa kita main tu lah. Yang dulu dibuat daripada kayu, tapi sekarang ni dah moden. Kebanyakan gasing uri ni dihasilkan menggunakan plastik ataupun getah. Okey, untuk gasing pangkah ni, gasing yang terdapat dalam gambar ni, yang mempunyai seni ragam hias ni, dia lebih banyak dimainkan di kawasan pantai timur, iaitu di Kelantan dan juga Terengganu. Okey, baik. Seterusnya permainan yang ketiga, iaitu permainan congkak. Okey, permainan congkak menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah. Buah congkak biasanya menggunakan biji getah ataupun guli. Seni ragam hias boleh dilihat pada badan, kepala, ekor dan juga lubang congkak yang biasanya menggunakan motif awan larat dan juga flora. Okey, untuk permainan congkak ni ada 2 cara orang main. Yang pertama, dia menggunakan papan kayu lah, seperti dalam gambar ni. Dan ada juga masyarakat dulu dia main, dia buat lubang kat dalam tanah. Jadi untuk permainan congkak yang menggunakan lubang yang dihasilkan di tanah, dia tidak mempunyai ragam hias. Ragam hias ni cuma ada dekat permainan congkak yang menggunakan papan kayu. Okey, kalau kita tengok gambar yang terdapat dalam buku teks ni, kita dapat lihat
ada ukiran di bahagian papan congkak tersebut. Itu dikenali sebagai ragam hias. Okey, secara untuk senang kamu faham, ragam hias ni adalah hiasan untuk menjadikan sesuatu benda tu kelihatan lebih menarik. Okey, jadi kita selesailah untuk alat permainan rakyat. Seterusnya untuk pecahan yang terakhir, iaitu seni ragam hias alat domestik. Okey, alat domestik ni sebenarnya adalah berkaitan dengan keperluan harian, terutamanya di rumah lah, seperti alat-alat yang kamu gunakan dalam kehidupan harian kamu. Contohnya rehal, kukuran, acan putu, jebak puyuh, bakul dan sebagainya. Okey, baik. Untuk alat domestik ni kita akan tengok 4 benda lah. Yang pertama rehal, yang kedua kukuran, acuan putu dan juga jebak puyuh. Okey, untuk rehal, rehal ni merupakan sejenis papan bersilang. Yang ni biasanya kamu gunakan untuk meletakkan Al-Quran. Okey, rehal ni kalau yang tradisionalnya mempunyai ukiran dan juga seni ragam hias dengan motif tertentu lah, motif yang sesuai. Dan antara motif yang sesuai adalah flora, geometri dan juga kaligrafi. Okey, ni untuk yang tradisional. Tapi kalau rehal yang moden ni, yang kamu tengok kosong ataupun yang dibuat daripada getah kan, dia permukaan dia licin, rata, tak ada ukiran apa semua tu. Okey, itu tak mempunyai ragam hias. Okey, ragam hias ni lah seperti yang kat dalam gambar ni. Nampak ada ukiran kan. Okey, kemudian kukuran. Kukuran ialah sejenis alat yang mempunyai mata bergerigi. Kegunaannya untuk mengukur isi kelapa lah. Yang dulu, masyarakat dulu dia gunakan kukuran ni sebabnya pada zaman dulu tak ada lagi mesin yang untuk kukur kelapa ni. Sekarang ni dah ada, jadi kegunaan kukuran ni dah makin kurang lah. Okey, tapi dekat kukuran ni mempunyai motif flora dan juga fauna serta awan darat. Ni adalah motif untuk hiasan dia. Okey, bentuk ukiran kukuran ini berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Okey, untuk ukiran kukuran ni dia berbeza. Contohnya kukuran yang dihasilkan di tempat kita tak sama dengan corak ataupun motif kukuran yang ada di negeri lain. Contohnya di Kelantan, di Johor, tak sama. Dia berbeza mengikut tempat tersebut. Okey, seterusnya acuan putu. Okey, acuan putu ni untuk digunakan dalam penghasilan kuih tradisional lah, iaitu kuih putu kacang. Okey, kita dapat lihat ragam hias yang terdapat pada dasar acuan ataupun menghasilkan pelbagai bentuk kuih putu. Okey, seni ragam ni bentuk tu lah, bentuk acuan tu sendiri yang dipanggil sebagai seni ragam. Okey, untuk jebak puyuh pula digunakan untuk memerangkap burung puyuh lah. Kita guna jebak ni untuk tahan dan memerangkap burung puyuh. Okey, untuk seni ragam hias pula, di jebak puyuh ni kita dapat lihat menggunakan motif flora yang berbentuk suluh bayung di atas gunungan dan juga lingkaran yang kompleks. Motif gunungan menggunakan teknik tebuk tembus bersilat. Nampak tak dekat bahagian atas tu ada dia macam sedikit bentuk ukiran lah. Dan ukiran ni menggunakan teknik tebuk tembus.
Okey, maksud tebuk tembus ni maksudnya dia punya ukiran tembus ataupun berlubang. Kita boleh nampaklah bahagian belakang. Itu adalah tebuk tembus. Okey, jadi selesailah untuk seni ragam hias tiga bidang tersebut. Okey, seterusnya kita akan tengok juga sedikit tokoh. Tokoh untuk seni ataupun penghasilan ni lah, penghasilan perahu tradisional, wow tradisional. Okey, yang pertama kita akan tengok adalah tukang ulung perahu tradisional, iaitu Hasni bin Ali, dilahirkan pada tahun 1946 di Terengganu. Okey, Hasni ni mewarisi kemahiran daripada ayahnya menghasilkan pelbagai jenis perahu seperti perahu skoci, perahu payan dan sebagainya. Okey, untuk Hasni ni, dia mempunyai kemahiran menghasilkan perahu tradisional. Okey, dia belajar macam mana nak buat perahu tu melalui kemahiran yang diwarisi daripada ayahnya. Okey, seterusnya untuk adik guru wow tradisional. Okey, yang ini kita ada adik guru yang diberi nama Syafi'i bin Yusuf, dilahirkan pada tahun 1947 di Kelantan. Okey, meminati bidang kraft wow sejak kecil dan mendapat sokongan keluarganya. Keunikan hasil buatannya ialah badan wow berbentuk bulat dan seimbang. Dilantik menjadi duta syarikat penerbangan Malaysia dan sering dijemput membuat demonstrasi di luar negara. Okey, untuk adik guru Syafi'i ni, dia lebih kepada penghasilan wow dan pernah dijemput membuat demonstrasi penghasilan wow di luar negara. Okey, jadi untuk tugasan yang kita akan buat pada hari ini, itu minggu yang lepas cikgu dah ada bagi sedikit latihan. Itu lebih kepada pengenalan lah, untuk kamu tengok balik ataupun kamu faham secara kecil lah mengenai seni ragam hias. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan buat latihan sumatif. Kalau dekat dalam buku teks, muka surat 12 ni lah, seperti yang tertera dalam slide ni. Okey, jadi untuk hari ini cikgu nak kamu jawab soalan objektif dan juga soalan subjektif. Okey. Okey, untuk soalan objektif, kamu boleh salin soalan dan juga jawapan sahaja. Gambar tu tak perlu kamu lukis lah, kamu cuma salin soalan. Okey, contohnya soalan pertama, apakah motif seni ragam hias yang digunakan pada gambar foto satu berikut? Okey, kamu salin yang tu, kemudian kamu salin jawapan yang betul sahaja. Contohnya nombor 1, jawapannya adalah D, flora dan fauna. Contoh Okey, jadi kamu salin soalan sampai ke yang berikutnya, tanda tanya, kemudian kamu tulis D, flora dan fauna. Yang lain tak perlu salin lah. Kemudian terus kepada soalan nombor 2. Sama juga, salin soalan, kemudian jawapan yang betul sahaja. Okey, untuk soalan subjektif, kamu boleh salin dan isi jawapan kamu di bahagian tempat kosong tersebutlah. Okey, untuk soalan D, labelkan bahagian-bahagian yang terdapat pada perahu tradisional dalam foto 3. Okey, untuk ni kamu tak perlu nak lukis lah. Nak lukis bahagian perahu tu untuk kamu label. Kamu cuma perlu senaraikan
Nombor 1, apa dia punya nama. Nombor 2, apa dia punya nama. Dan nombor 3 pun sama, senaraikan dia punya nama sahaja. Dan soalan yang kedua, jawab soalan-soalan berikut. Apakah yang dimaksudkan dengan seni ragam hias? Okey, untuk A ni kamu tak perlu jawab panjang lah. Jawab berdasarkan kefahaman kamu. Sama juga dengan B. Mengapakah generasi hari ini perlu mengetahui seni ragam hias? Okey, untuk yang B ni, dia lebih kepada soalan yang kamu kena fikir sendiri dia punya jawapan. Jawapannya tak ada kat dalam buku lah. Jadi kamu kena fikirlah, kenapa generasi hari ini seperti kamu perlu mengetahui seni ragam hias. Sebab apa? Jadi kamu senaraikan dia punya jawapan. Tak perlu panjang lah, mungkin dalam 3 baris, lebih kurang lah 3-4 baris macam tu. Okey, jadi sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Dan cikgu harap kamu boleh selesaikan kita punya latihan sumatif ni lah, iaitu 5 soalan objektif dan juga soalan subjektif. Jadi nanti bila dah siap, macam biasa kamu boleh snap gambar kamu punya jawapan tersebut, sertakan nama dan juga tingkatan, dan hantar kau punya jawapan dekat dalam grup WhatsApp kita. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.